Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin wa walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa ila jami'i arwahil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tak dengar langsung ke perlahan? Tak dengar langsung ke perlahan? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tak dengar? Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Tambah satu lagi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Tuan-tuan boleh dengar dengan jelas? Ustaz Din cuba tengok. Dia boleh dengar dengan jelas tak? Baca di situ. Boleh ha? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hari ni hari Jumaat, semua duduk di rumah masing-masing. Takat ada masa yang banyak di rumah, maka perbanyakkanlah selawat pada hari Jumaat kerana ia sangat istimewa. Banyak sangat hadis boleh dijadikan tajuk ceramah tentang keistimewaan selawat pada hari Jumaat. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Bunyi bunyi itu Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh.
Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis yang ke-7. Kita guna buku hadis 40. Amalan sikit tapi pahalanya besar. Dalam buku ni pengarang menghimpunkan 40 hadis yang Nabi sebut tentang amalan-amalan yang kecil tetapi pahalanya sangat luar biasa. Semua umat Nabi Muhammad tidak sepatutnya melepaskan maklumat tentang hadis-hadis ni. Semua umat Nabi kena dengar tentang amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah ni, yang sebahagiannya adalah hadiah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yaqulul musannifu wal mutarjimu rahimahumallah nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Perbuatan-perbuatan sunat sebelum menunaikan solat Jumaat. Saya tak pilih pun tajuk ni. Memang hari ni tajuk ni hadis yang ke-7. Allah SWT pilih. Dan hari ni hari Jumaat. Sebahagian daripada sunnah-sunnah ni boleh kita buat walaupun tidak ada Jumaat. Saya sendiri pun tidak dijemput oleh pihak jawatankuasa masjid untuk semayang sebab had 5 orang saja, maka tak ada giliran lah. Maka yang solat tu imam dengan jawatankuasa tu pun sebahagian je jawatankuasa, tak semua. Dan ada 7 sunnah. Dia sebenarnya ada lebih lagi, ada banyak sunnah yang lelaki dan perempuan boleh buat. Dan pada masa PKP ni kita tengok apa yang sunnah hari Jumaat yang kita boleh buat selain daripada membanyakkan selawat. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. Semua amalan-amalan ni tuan-tuan sabit dengan hadis Bukhari dan Muslim ataupun riwayat imam-imam lain yang juga sahih. Dan ada lagi amalan lain yang Nabi ajak selain daripada 40 ni, yang kalau tuan-tuan himpunkan amalan-amalan kecil ni dan tulis untuk diamalkan oleh ahli keluarga. Daripada Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, tidak akan mandi seorang lelaki pun pada siang Jumaat. Dia membersihkan apa sahaja yang dia mampu daripada sebarang bentuk kesucian. Meminyakkan rambut dan janggut dengan menggunakan minyak miliknya, atau menyapu jasad dan pakaiannya dengan menggunakan minyak wangi yang ada di dalam rumahnya. Kemudian dia keluar menuju ke masjid, lalu dia tidak memisahkan antara 2 orang. Kemudian dia melakukan solat sunat yang telah dituliskan buatnya. Kemudian dia mendengar secara bersungguh-sungguh apabila imam telah berbicara suatu khutbah, melainkan telah diampunkan baginya apa sahaja dosa kecil yang berlaku di antaranya dengan Jumaat yang seterusnya. Kalau baca sendiri bahasa Arab saja tak ada terjemahan, boleh faham tak? Tak boleh faham. Majoriti umat Islam tak boleh faham. Bukan separuh, lebih separuh lah. Lebih separuh. Orang Islam ada hampir 1.7 bilion. Yang Arab hanya 300 juta yang Arab.
Sebab tu baca hadis Nabi yang bahasa Arab ni perlu terjemahan. Bila perlu terjemahan, siapa yang menterjemah? Para ulama yang terjemahkan hadis. Nah, ustaz-ustaz biasa macam kami kalau terjemah mungkin ada yang salah. Jadi kita berpandukan para ulama kita, orang alim, untuk terjemah hadis ni. Kita tengok pengajaran hadis, no? Jadi kalau kita baca bahasa Arab tak faham. Kadang bila baca terjemahan pun kita tak faham semua. Kita hanya faham 30% apa yang Nabi maksudkan. No? Maka perlu lagi sekali untuk mendengar huraian ulama kepada hadis itu walaupun setelah diterjemah. Sebab tu jangan suka-suka untuk mengajak tafsir, untuk mengajak sirah, untuk mengajak hadis, untuk mengajak fiqh kalau kita tidak ada asas, no? Jangan suka-suka untuk mengajak. Sebab ilmu ini kalau orang yang bukan ahlinya mengajar, maka dia akan berbicara perkara-perkara yang ajaib. Sama macam perubatan. Orang bukan perubatan bila bercakap, dia akan ditertawakan oleh pakar-pakar ataupun orang-orang yang mengamalkan perubatan lah, no? Dan begitulah ilmu-ilmu yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengajaran hadis muka surat 22. Solat Jumaat merupakan satu syiar penyatuan orang Islam dalam mentaati Allah Rabbul Alamin. Jadi Jumaat ni syiar. Jumaat adalah syiar penyatuan orang Islam. Sekarang ni tempoh PKPD, maka PKP, maka tidak ada Jumaat, no? Lama dah. Walaupun begitu, beberapa bulan lepas ketika ada Jumaat, alhamdulillah kita melihat masjid melimpah-limpah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, orang Islam tidak jadi jauh daripada masjid. Walaupun Allah Ta'ala uji, dah masuk 2 tahun, kita tak boleh berjamaah, tak boleh Jumaat. Tapi bila hari tu ada buka sikit Jumaat, ikut kapasiti, ikut keluasan masjid, kita tengok orang berebut lah, sampai bergaduh pun ada juga. Semua pakat nak mai sembahyang Jumaat. Alhamdulillah, tak hilang rasa wajib. Termasuk anak-anak muda pun saya tengok masjid kami macam masjid kami besar. Masjid kami kalau buat penjarakan pun sangat luas, sangat luas. Kita tengok anak-anak muda pun mai beratok-ratok tunggu di luar ruang untuk sembahyang, masya-Allah. Alhamdulillah. Nombor 2, hadis ni menyatakan tentang 7 perbuatan yang sekiranya dibuat pada hari Jumaat, Allah ampun semua dosa kecil kita daripada Jumaat itu sampailah nak pi ke Jumaat depan. Maksudnya kalau tuan-tuan mati hari Ahad, Jumaat tu tuan-tuan buat semua 7 amalan ni, hak Nabi ajak ni, meninggal hari Ahad contoh, maka itu adalah tempoh Allah sedang mengampunkan dosa. Meninggal dalam tempoh Allah sedang menghapuskan semua dosa kecil dia. Semua dosa kecil dia. Semua dosa kecil ni untuk mudah faham, kalau umur 60, maksudnya semua dosa kecil untuk 60 tahun yang lalu. Untuk 60 tahun yang lalu yang kita pernah hidup. Dosa kecil sajalah. Bukan dosa besar seperti dadah, arak, zina, judi, mengumpat. Itu dosa besar. Ambil harta orang, zalimi orang, bunuh orang. Itu semua dosa besar, ya? Jadi 7 perbuatan itu ialah bermula daripada hari ini. Tuan-tuan yang dengar ni, tuan-tuan yang dengar kemudian share pula kan. Saya tidaklah kempen nak share teruk-teruk tapi pakat-pakat bagi tahulah tanggungjawab. Kita semua tuan, termasuk saya, kita ada grup keluarga kita. Allah pilih kita untuk dengar kuliah. Allah pilih. Bukan sebab kita rajin, kita bangun awal, bukan sebab kita, tak ada. Allah pilih. Yudhillu man yasha, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Aku bagi hidayah ke orang yang aku pilih, aku sesatkan, maksudnya aku tak bagi hidayah pada orang yang aku tak pilih. Bila Allah pilih kita bagi hidayah, menjadi kewajipan kita untuk berdakwah kepada ahli keluarga kita yang lain. Siapa dia ahli keluarga, ustaz? Anak-anak, isteri, mak, ayah, adik-beradik.
Kemudian bapa saudara, mak saudara, sepupu kita. Tok Wan, orang Kedah panggil Tok Wan, tok nenek kan. Ni yang terdekat. Ada grup share dengan niat, wahai Allah aku sampaikan ilmu ni, wahai Allah aku dah ajak depa untuk Islam. Niat begitu, aku dah ajak depa untuk kenal Allah, untuk kenal Islam. Cukup. Supaya di mahsyar kelak kita tidak disoal, kita tidak dipanggil oleh mereka-mereka ini, wahai Allah dulu dia memang dia ni jenis pergi masjid, dia mengaji, tapi dia seorang dia. Tiap-tiap kali beraya kami berhimpun, dia tak pernah tegur pun kami, tak pakai, tak tutup aurat, dia tak pernah tegur pun kami duduk dekat-dekat bersembang, dia baik, dia seorang je, wahai Allah. Dia tak pernah tegur, dia tak pernah sampaikan ilmu hak dia duduk pergi mengaji tu. Maka tuan-tuan, ilmu-ilmu agama yang ilmu ni, ceramah-ceramah ni tuan-tuan share. Nah, share bagi adik-beradik dengar. Saudara mara sebahagian mereka yang mana adik-beradik terdekat kita, supaya terlepas tanggungjawab kita. 7 perbuatan sunnah yang Nabi buat pada hari Jumaat. Di sebenarnya ada banyak lagi, kita tengok 7 ni saja. Tuan-tuan azam untuk buat. Yang pertama, mandi sunat Jumaat sebelum pergi ke masjid. Bila PKP ustaz tak ada sembahyang Jumaat, boleh juga niat. Satgi mandi, start daripada lepas subuh ni, mandi sampailah sebelum Zuhur, boleh niat. Boleh niat dah. Maksudnya kalau siapa mandi pukul 7:30 pagi hari Jumaat, dia boleh niat, saja aku mandi sunat Jumaat. Saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah. 7:30 pagi boleh Ustaz? Boleh. 9 pagi? Boleh. Yang paling afdal, yang paling dekat dengan waktu nak pergi sembahyang Jumaat. Maksudnya kalau kita keluar rumah pukul 1, Jumaat 1:30 Zuhur, kita keluar rumah pukul 1, maka 12:30 tu paling afdal untuk kita mandi. Paling afdal, yang paling dekat dengan waktu kita nak pergi. Okey. Mandi sunat Jumaat. Laki-laki perempuan boleh niat, saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang ada niat minta dengan Allah, wahai Allah tolong ingatkan aku, wahai Allah, tiap-tiap kali nak mandi hari Jumaat ni, untuk aku niat mandi sunat Jumaat. Tuan-tuan, kali pertama tuan-tuan akan lupa, kali kedua Allah peringat, ketiga lupa, keempat lupa, kali kelima Allah peringat. Dia macam tu. Sampai satu hari tuan-tuan mandi je hari Jumaat, tuan-tuan Allah Ta'ala peringat mandi sunat Jumaat. Waktu duduk tengah mandi tu, maka kita pun ingat, kita akan niat, saja aku mandi sunat Jumaat dalam hati kita. Dalam hati kita niat, saja aku mandi sunat Jumaat. Dalam hati juga kita niat nak dapat redha Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak keberkatan yang tuan-tuan akan tengok dalam keluarga, insya-Allah. Satu, mandi. Yang kedua, membersihkan diri seperti orang laki-laki, mengemaskan misai, potong, trim boleh, cukur pun boleh misai, kuku, bulu ari-ari, dan memakai pakaian yang paling bagus hari Jumaat. Yang ni boleh buat walaupun tak mai Jumaat. Sunnah yang kedua ni boleh buat. Trim misai, potong pun dapat pahala sunnah, cukur pun dapat pahala sunnah. Lepas tu kuku, potong kuku pada hari Jumaat. Dia sebenarnya start semua-semua ni, potong kuku, mandi sunat Jumaat ni, dia start lepas maghrib semalam, Khamis. Hari Khamis malam lepas maghrib tu dah mula mandi sunat Jumaat. Boleh dah mandi sunat Jumaat. Boleh niat dah. Potong kuku apa semua ni dah boleh. Yang lagi afdal hari ni, potong kuku, bulu ari-ari potong, dan memakai pakaian yang paling bagus. Tuan-tuan, kita ada baju yang RM800, kita ada baju yang RM300. Saya tak ada lah. Alhamdulillah, saya tak ada baju yang mencecah sampai 300 pun tak ada dah. 300 pun tak ada. Ada orang baju dia 800, ada orang baju dia tak berdosa, tuan-tuan lah. Ada baju dia sampai 1,500. 1,500 baju. Pakaian untuk menghadap raja segala raja berapa? RM60. Nampak ah?
Macam mana kita ambil berat untuk menghadap Allah, memakai baju yang elok, baju yang bersih. Setakat mana kita mementingkan Allah, tuan-tuan, dalam hidup kita, ketahuilah sejauh itu Allah mementingkan tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan. Itu saja. Tuan-tuan nak tahu kedudukan tuan-tuan di sisi Allah, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bagaimana Allah di sisi tuan-tuan? Allah yang paling utama. Allah yang paling saya utamakan, Ustaz. Allah yang paling awal saya utamakan. Kalau pakaian saya untuk solat, saya ada pakaian khas untuk solat. Hak ni je pakaian solat saya. Semua saya elokkan. Pakaian solat saya, mesti saya akan rapikan, Ustaz. Sebab saya nak bawa bertemu Allah. Ketahuilah, begitulah Allah apabila berurusan dengan kita. Ketika kita melebihkan Allah, Allah akan selalu melebihkan kita. Ketika kita tak pernah peduli untuk bertemu dengan Allah, semayang lambat, khusyuk tak khusyuk punya pasal, pakai baju lebih kurang je. Kadang kain tu 3 hari dah, kain pelikat yang sama 3 hari, 4 hari dah. Baju tu lah, tak pernah kita pakai baju hak 3-4 hari. Kalau nak pi mesyuarat, kalau dengan Perdana Menteri lagi lah, dengan yang di Pertuan Agong ke, Agung panggil, tuan-tuan nak pakai baju 3 hari punya, tak pakai. Tapi bila Allah panggil, kita pakai baju yang lebih kurang. Nombor 2, itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, mengemaskan rambut dan janggut dengan cara meminyakkannya. Rambut kita, janggut kita, dulu Rasulullah kalau hari Jumaat, Nabi meminyakkan dengan minyak zaitun. Dia nampak kemas sekejap. Itu rambut Kita pun hari ni ada minyak zaitun pun ada. Boleh. Yang ni kita boleh buat walaupun PKP, tak main-main Jumaat. Nombor 4, pakai minyak wangi yang ada. Tak perlu bersusah-susah sampai pinjam di rumah orang. Pakai minyak wangi dalam rumah. Walaupun tak ada sembahyang Jumaat hari ni lah ni, musim PKP, lagi masuk waktu Zuhur tu pakai minyak wangi, ikut sunnah Nabi. Niat, wahai Allah, nak ikut sunnah Nabi. Sunnah kelima, datang awal ke masjid. Yang ni kita tak boleh buat lah sebab kita tak ada giliran untuk main-main di masjid. Datang awal ke masjid. Awal ni kau apa, tuan? Siapa yang pernah pergi umrah, cuba ingat hari Jumaat pukul berapa kita duduk dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau Zuhur hari Jumaat, kalau Jumaat masuk pukul 12.30 di sana ke 12.30, 12, 3 jam sebelum, kita semua dah ada dalam Masjidil Haram. Masya Allah. Kita di Malaysia ni, setengah jam tu dah boleh dikira awal dah. Setengah jam sebelum masuk waktu dah ada di masjid. Zuhur 1.30, pukul 1 dah ada di masjid. Itu dah boleh kira awal. Kalau awal lagi afdal. Lagi afdal. Duduk zikir, selawat, baca Quran. Nombor 6, mendirikan sebarang solat sunat. Mendirikan sembahyang sunat. Tahiyatul masjid. Ataupun sampai di masjid tu terus solat sunat duha. Boleh? Sampai di masjid, kita tak buat solat sunat tahiyatul masjid. Nak buat duha, boleh Ustaz? Boleh. Dapat ke fadilat tahiyatul masjid? Dapat. Siapa yang pi bukan hari Jumaat, hari apa pun, kalau dia pi masjid, kalau masih lagi dalam tempoh duha, sampailah pukul 1 sebelum masuk waktu Zuhur, 1.30 sampai pukul 1 masih boleh solat duha. Kita sampai 12.45 di masjid, kita masih lagi boleh solat sunat duha. Itu sunnah Nabi, sembahyang sunat sebelum khutbah, sama ada tahiyatul masjid ataupun duha. Kalau dulu ada banyak tinggal sembahyang, tuan-tuan, terus solat qada subuh. Dan yang terakhir, mendengar khutbah secara bersungguh-sungguh. Mendengar khutbah secara begitu awal. Kenapa? Boleh dengar khutbah secara bersungguh-sungguh. Jangan main handphone. Jangan main handphone. Sebab tak dapat pahala mendengar khutbah, pahala fadilat Jumaat. Orang yang main handphone. Kalau main batu pun, contoh zaman Rasulullah, lantai Masjid Nabawi tu ada batu, main batu, hilang.
hilang pahala Jumaat. Hilang pahala kelebihan Jumaat tu hilang. Jadi dengar elok-eloklah. Okey, yang tu sahaja untuk hadis yang ketujuh ni tentang hari Jumaat. Allah Ta'ala pilih elok je hari Jumaat. Semoga kita dijadikan oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan taibah. Wahai Allah, rezeki, ya Allah, rezeki yang baik, yang halal, yang baik untuk kesihatan. Wa amalan mutaqabbalah. Wahai Allah, terimalah semua amalan yang pernah kami buat di atas muka bumi ini, ya Allah. Sementara kita masih hidup, minta Allah Ta'ala terima amal ibadat yang kita buat, kebaikan-kebaikan yang kita buat selama kita hidup ni. Jadi yang tu saja untuk kita semua. Saya doakan semua umat Islam, umat Nabi Muhammad sihat, sentiasa disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diampunkan oleh Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.